Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita pendidikan jasmani tingkatan 4 untuk bola baling. Kali ini adalah strategi menyerang dalam situasi permainan. Okey. Seperti yang kita tahu bahawa sebelum ini kita belajar iaitu menyerang ni adalah untuk menjaringkan gol. So kita tengok sekarang ni adalah formasi yang telah diterapkan iaitu formasi 3-3. Okey. Formasi 3-3 ni merupakan formasi yang seimbang antara bahagian serangan dan juga bertahan. Okey. 3 orang pemain bertindak sebagai penyerang, manakala 3 orang pemain lagi membantu untuk menggerakkan serangan. Maksudnya sekarang ni 3 orang tu akan pergi ke hadapan sehingga garisan 6 meter, manakala 3 di belakang adalah daripada bahagian tengah untuk memulakan serangan. Yang berada di kawasan garisan 6 meter ni adalah untuk memulakan serangan. Okay. Ataupun dia nak membuka ruang. Okay. 3 orang pemain serangan tadi terdiri daripada sayap kanan RW, sayap kiri LW dan juga pemain tengah CR. Lihat situ. Pemain pertahanan terdiri daripada pertahanan kiri, pertahanan kanan dan juga pertahanan tengah akan membantu setiap gerakan serangan dan hantaran jauh antara pemain. Okey, formasi ini membuka lebih banyak ruang dalam kawasan 9 meter dan memudahkan pergerakan untuk menyerang. Nanti kita akan tengok di mana pemain sayap kanan dan kiri ini membuka sampai ke ruangan sebelah tepi untuk dia menarik benting tersebut. So bila dia tarik sampai sebelah tepi, jadi benting tu akan terpecah untuk memudahkan kita untuk mendapat ruang untuk menjaringkan gol. Selain daripada itu, pemain penyerang juga boleh bertukar-tukar tempat untuk mengelirukan pihak lawan. Serangan juga boleh dilakukan oleh pemain pertahanan dengan melakukan larian 6 langkah untuk mendapatkan jaringan. Larian 6 langkah ni bermaksud 3 langkah, lepas tu dia akan bump, so dia akan tinggi 3 langkah lah. Itu maksudnya larian 6 langkah. Okay, kita akan tengok bagaimana. Akan ada sedikit video dan juga kita akan bagi penerangan ringkas. So penerangannya adalah berbentuk, kalau ini gelanggang bola baling, jadi pemain tersebut, 3 pemain akan berada di, okey, so kita akan buat 3 pemain akan berada di tengah terlebih dahulu. Okey, 3 pemain, manakala 3 pemain yang lain akan berada di kawasan penjuru kiri dan juga kanan, dan seorang akan berada di tengah. Okey, ini yang akan memecahkan, pemain-pemain ini yang akan memecahkan benting. Kalau pemain lain akan lakukan benting, so dia akan pecahkan benting. Okey, itu kalau pemain pihak bertahan yang ada lah. So dia akan bertukar-tukar hantaran, nanti dia akan bertukar-tukar hantaran. Tengoklah sama ada di passing ni. Itu formasi yang ini yang dimaksudkan dengan formasi 3-3. Okey, strategi serangannya. Strategi serangannya adalah serangan digerakkan dari bahagian pertahanan lagi. Okey, dari bahagian pertahanan lagi sudah digerakkan serangan tersebut. So sekarang ni bola tu ada pada bahagian ataupun pemain pertahanan kita lah. Okey, pihak penyerang mempunyai ini pada bahagian pertahanan. So pemain yang mempunyai bola ada pada kawasan sini. Itu adalah pemain yang akan memiliki bola, ataupun ini adalah pemain pertahanan. Permulaan untuk serangan bermula di pertahanan. Okey. Pemain penyerang akan berada dalam kawasan 9 meter bagi mengecar-kacirkan pertahanan lawan. Okey, pemain penyerang akan berada di kawasan 9 meter sini.
di kawasan 9 meter. Sini adalah kawan yang menyerang lah. So dia akan tarik sampai ke tepi untuk memecahkan benteng lah. Hantaran yang dilakukan akan menarik pemain pertahanan lawan keluar daripada kawasan 9 meter. Ini untuk membolehkan kita nak dapatkan ruang, kita nak ajak pemain pertahanan tu keluar daripada garisan 9 meter. Okey, ini kita tengok pemain akan bergerak pantas, menggelecek dan melakukan umpanan kepada sayap kanan, sayap kiri ataupun pemain tengah. Okey, dia akan bertukar-tukar hantaran lah. Tengok mana sesuai, mana ruang yang kosong. Percubaan ke arah gol dapat dilakukan apabila pemain mempunyai ruang dan peluang. Jika pemain penyerang dikawal rapi, maka bola perlu dimainkan terlebih dahulu di luar kawasan 9 meter. Hantaran lantun, aras dada dan sisi digunakan untuk menggerakkan bola. Percubaan juga boleh dilakukan oleh pemain pertahanan dengan menggunakan 6 langkah dari kawasan 9 meter. Kalau ikutkan langkah untuk bola baling ni adalah 3 langkah saja maksimumnya. Tapi kalau dia melakukan satu bump, so dia akan dapat 3 langkah lagi. 6 langkah. Okey, seterusnya kita akan cuba tengok video ini. Permainan antara Brazil menentang Jepun. Untuk kita tengok formasi yang digunakan. Okey, pada video ini Brazil akan menentang Jepun. Brazil akan menyerang menggunakan teknik 3-3, manakala Jepun akan bertahan menggunakan teknik 6-0. Okey, kita dapat tengok sekarang ni kita dapat tengok Brazil memulakan serangan. 3 orang pemain berwarna kuning tu berada di luar kawasan 9 meter. Okey, manakala 3 orang pemain lagi berada di dalam kawasan 9 meter. Okey, ini yang dinamakan tactical 3-3 ataupun formasi 3-3. Kita lihat sekarang ni benteng pertahanan pasukan Jepun telah dipecahkan dengan mereka keluar daripada garisan 9 meter. 3 lagi mengawal man-to-man marking ataupun zonal marking kepada pemain Brazil yang berada dalam 9 meter. So pemain akan bertukar-tukar hantaran. Maka akan menggunakan hantaran aras dada, lantunan untuk mendapatkan larian 3, lantun 1 dan larian 3 lagi lah. Lihat bagaimana formasi 3-3 ini dijalankan. Pemain akan tarik sampai ke tepi untuk memecahkan benteng. Tapi Jepun telah solid dia punya pertahanan dia, jadi agak sukar. Kita lihat agak sukar untuk pemain Brazil nak masuk ke dalam kawasan. Okey, itu tadi corak serangan ataupun formasi 3-3 daripada pasukan Brazil dan defensif 6-0 daripada pasukan Jepun. Okey, kita akan tengok kekuatan dan juga kelemahan untuk formasi 3-3 ni lah. Untuk kekuatannya, kekuatan bahagian serangan dan pertahanan sama sebab dia ada 3 orang pemain pertahanan dan juga 3 orang pemain serangan. Jika berlaku serangan balas, pertahanan dapat mengawal serangan tersebut. Masih ada sempat lagi. Kalau ada berlaku counter attack, serangan balas, sempat lagi pemain pertahanan tu untuk kejar pemain yang dapat bola daripada pasukan Jepun. Formasi ini sesuai digunakan jika lawan mempunyai bahagian serangan yang kuat. Okay. Kelemahan, sukar untuk menjadikan gol kerana serangan hanya digerakkan oleh 3 orang pemain saja. Okey, sebabkan hanya 3 sahaja pemain yang berada di dalam kawasan 9 meter, jadi mudah untuk pertahanan mengawal ketiga-tiga pemain tersebut. Sebabnya pemain yang lain berada di luar kawasan 9 meter. Hantaran jauh akan menyebabkan bola yang dihantar mudah dihadang. Okay, hantaran jauh ni mungkin dapat dibaca. Kalau kita menggunakan hantaran jauh, satu lagi kalau shooting daripada jauh mungkin memudahkan jaga gol lah. Pihak lawan mudah untuk membaca strategi serangan. Okey.
Okey, ini saja ataupun setakat ini dulu perkongsian kita mengenai bola baling, formasi serangan 3-3. Kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.